dalam tegak Sayyidina Umar. Kau tak boleh tengok Taurat ni. Kalau Musa hidup, bukan Taurat yang dia baca. Sebaliknya Quran yang Allah turun pada aku yang dia baca. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, apabila mereka terima Islam, mereka terus tinggalkan jahiliyah. Tinggal terus. Sayyidina Umar Al-Khattab, seorang penagih arak. Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam penagih arak. Dah masuk Islam minum arak lagi. Bila turun ayat Quran menceritakan arak ini ada manfaat, ada mudarat, dia minum lagi. Bila turun ayat wala taqrabus salah wa antum sukara, jangan kamu hampiri sembahyang ketika kamu mabuk, minum lagi. Tapi tak minum waktu dekat nak sembahyang. Bila turun ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Umat balik ke rumah dia dengan lenangan air mata, dipecahkan segala tempayan arak yang ada di dalam rumah. Sahabat Nabi bila terima wahyu yang muktamad tentang sesuatu benda, dia terus tinggal benda yang tidak baik. Dia ikut wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak kita duk sebut ni bukan sekadar nak tuin semangat aja, tapi tujuan kita sebut benda ni supaya kita boleh seberapa yang boleh terjemahkan benda ni dalam masyarakat kita hari ni. Kita bercakap di sekolah menengah agama At-Tahzib Siti Sero yang menjadi lubuk membentuk generasi masa depan. Generasi yang bakal menjaga negara kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita nak bentuk generasi yang sekadar boleh cari makan untuk hidup saja, tapi lebih daripada itu, bukan sahaja dia boleh cari makan, bahkan dia cari makan menerusi jalan yang Allah redha, tidak dengan jalan yang Allah tegak. Apa yang kita bercakap ini melangkau, menjangkau satu era yang terlalu jauh, tak tahu bila. Infinity, orang putih kata. Arti jual, orang putih sebatan. Infinity ni kalau kita ambil itu orang beli cepung moden tu. Kalkulator tu ambil tekan. 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8 kali 2, campur 3, campur. Sampai satu poin kat dia tak bergerak dan nombor tu dia nak E aja di ujung tu. To infinity. Maksudnya tak boleh kira. Dia kata pengikut dia aku tak ada tolong. Infinity maksudnya never ending story. Cerita tak habis. Ayat 2-3 patah dah keluar dia. Ingat komen sangat kot. Tak boleh tegak apa dia. Tak tegak. Tegak lah kan. Kilat dulu. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Kita ada benar pujuk je benar lagi. Kita bercakap tentang satu suasana yang jauh melepasi apa yang orang selalu cakap. Kita tidak bercakap sekadar kejayaan dunia, tapi kita bercakap tentang kejayaan akhirat. Hari yang kekal abadi. Hari yang tak ada kesudahannya. Kalau orang tu mati kafir, dia akan masuk neraka abadan abada, selama-lamanya. Orang tanya selama-lama ni sampai bila? Habaq kat dia sampai bila-bila. Dia kata orang kafir ni masuk neraka sampai bila? Sampai bila-bila lah, kata dia. Dia tanya lagi, dia kata sampai bila-bila tu sampai bila? Kata tak dia sampai bila-bila tu sampai bila-bila lah, tak tahu bila. Kerana memang tak ada habis bagi pada bila tu, tak ada habis dah. Ini bukan cerita main-main. Cerita masuk neraka selama-lama ni cerita besar, cerita berat, cerita yang menentukan susah senang kita untuk selama-lamanya. Kalau susah atas dunia ni beda nak mati aja, mati cerita lain pula. Tapi kalau susah akhirat, na'udzubillahi min dzalik. Kita sedang bercakap tentang benda ni. Benda yang kekal. Benda yang akan membuatkan ramai orang menyesal di hari akhirat itu. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, di dalam soal kita nak menerangkan tentang soal hidup akhirat ini, kita menghadapi banyak sasaran di depan kita. Di antara sasaran yang ada di depan kita ialah golongan yang karat jahiliyah, dia panggil. Yang jahiliyah sudah berkarat dalam hati perut dia, dalam
seluruh tubuh badan dia jahiliah penuh lah. Kita bercakap dengan sesetengah golongan ini. Yang bagi dia, hak dia buat tu betul dah, hak orang buat tu tak betul. Sedangkan hak dia buat tu jahiliah. Apa dia jahiliah ni? Jahiliah ni adalah golongan yang tak boleh terima petunjuk Allah. Dia jahiliah. Mereka dipanggil masyarakat Arab jahiliyah. Mereka dipanggil jahiliyah bukan kerana bodoh dah. Tak bodoh. Tapi mereka dipanggil jahiliyah kerana jahil mereka di dalam nak kenal hidayah Allah. Tak nampak kata hidayah. Dia tak nampak. Dia tengok tak nampak. Macam mana Allah tak bagi hidayah dekat dia. Dia tak nampak. Orang himpun duit pakat pergi Mekah. Dia kata apa punya bodoh puak-puak ni. Dia kata tilah berjalan tengok hadnya macam mana. Pasal apa? Pasal dia tak nampak. Kata pergi ke Mekah tu tuntutan syarak. Dia tak nampak. Kita nak marah dia, kita nak godam belakang dia pun tak boleh buat apa. Pasal dia tak nampak. Pasal apa? Dia tak nampak. Pasal hidayah Allah tak sampai dekat dia. Dalam ni ada satu Cina pensyarah universiti. Nama dia An Wan Sing. Oh, well known hari ni. Everybody know An Wan Sing. An Wan Sing ni mampu berupaya untuk kupas topik-topik Islam kalau diberi dekat dia. Suruh dia bercakap tentang apa? Sistem mudharabah misalnya. Dia boleh buat satu kertas kerja tentang mudharabah, kebaikan, keburukan ke apa ke cara pelaksanaan dia boleh buat. Yang kata Cina An Wan Sing ni. Dan hari ni dengan cerita kata dia dah mampu relate hadis Nabi SAW. Boleh baca hadis Nabi dan boleh terang, boleh hurai hadis itu. Ada kawan kita jumpa dia baru ni, dengar ceramah dia, lepas tu pergi bincang sembang dengan dia. Dia tanya dia, dia kata Encik Wan Sing, dia kata you tahu banyak dah pasal Islam ni, pasal apa yang tak masuk Islam? Apa jawapan dia? Dia kata hidayah Allah tak sampai lagi kat saya. Kepala otak dia. Tapi betul ni. Tapi kepala otak dia. Kita dah kata lah, yang hang tahu kata benda ni baik apa semua. Pasal apa yang hang tak mau ikut? Jawapan dia betul ni. Dia kata pasal hidayah tak main. Tapi kita tak puas hati lah. Kita dengar jawapan tu. Tapi awak dia jawab macam tu. Pasal apa? Pasal kita dah rasa sayang dekat dia tu. Pasal ilmu yang ada kat dia tu sepatutnya boleh bantu dia. Rupa-rupanya ilmu ni cerita lain. Hidayah ni cerita lain. Itu sebab Nabi SAW bangun tengah malam. Semayang minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi ulang doa ini, Nabi ulang berkali-kali sampai air mata turun membasahi pipi. Sayyidina Abu Bakar tengok benda ni, dia bangkit, dia peluk Nabi, dia kata ya Muhammad, dia kata wahai Muhammad, innaka antal ma'sum, hang ma'sum, hang tak berdosa. Apa pasal duk minta dekat Tuhan supaya Tuhan tak gelincirkan hati, supaya Tuhan kekalkan hidayah ini? Dia kata hang kok mana cerita pun tentu dah masuk syurga, hang kok mana cerita pun hidayah Allah sampai, tak sahlah doa sampai susah-susah macam ni. Abu Bakar kata, Nabi kata wahai Abu Bakar, aku doa ini bukan untuk aku sahaja, tapi untuk umat aku di kemudian hari. Kita hak mai hari ni hak gagah tunggu sabak tak balik ni, hidayah Allah bagi. Dan hak balik pun ada juga hidayah, tapi dia ada kerja. Kita ni peluh ni, nak cakap pun peluh, kawan harus dengar pun kita tahu peluh, tapi kita tunggu juga. Pasal apa? Hidayah Allah sampai dekat kita. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Ada pemain baca kita. Yang ni kita bagi markah balik, dia faham. Dan abang pun kali kipah tak kenal sangat, abang dah pandai peluh. Alhamdulillah. Terima kasih. Muslimin dan muslimat yang mati sekalian. Kita menghadapi golongan yang karat jahiliyah ini. Kita juga menghadapi dengan golongan yang sengaja tak mau berubah. Dia tahu tak kata Islam tu baik, dia tahu. Dia tahu tak kata apa yang Allah bagi ni tujuan nak selamatkan kita, dia tahu. Habis pasal apa yang dia tak mau ikut? Pasal saja dia tak mau berubah.
Itu golongan yang kedua.